Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua untuk kelas 1KA. Okey, saya Cikgu Nur Sabrina Alia binti Rizwan akan mengajar kelas ni, iaitu pembelajaran tajuk kita hari ini adalah rupa. Okey, untuk tajuk rupa ini kamu semua akan dapat mempelajari melalui dalam menjelaskan perbincangan tentang definisi rupa dan jenis rupa pada alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni visual. Rupa juga mempunyai panjang dan juga lebar, dan ia juga dapat menghasilkan ilusi objek 3 dimensi iaitu 3D, yang mana ia kelihatan seperti objek yang sebenar. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada jenis-jenis rupa, yang mana ia terdapat rupa organik dan juga rupa geometri. Ada dua jenis rupa, organik dan juga geometri. Okey, apa itu rupa organik? Okey, rupa organik adalah bersifat bebas tanpa sudut. Dia berbentuk melengkuk-lengkuk dan sebagainya. Selain itu juga, ia merupakan lingkaran garis luarnya beralun bebas dan tidak mempunyai sempadan dan terhasil secara spontan. Okey, dia terhasil secara spontan. Okey, next pergi pula kepada rupa geometri, iaitu rupa yang mempunyai sempadan sudut, bersifat statik dan biasanya menggunakan alat geometri untuk menghasilkannya, seperti bentuk segi empat sama dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat dalam jenis dan contoh rupa itu sendiri di dalam gambar dan slide ini. Murid-murid dapat lihat bagaimana bentuk rupa organik dan juga bentuk geometri. Okey, seterusnya pergi kepada jenis-jenis rupa yang mana ia wujud pada alam semula jadi, buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, apa itu rupa pada alam semula jadi? Okey, alam semula jadi seperti sekeliling kita. Contohnya rama-rama, buah apel, gajah seperti yang ditunjukkan di dalam slide ini. Seterusnya, objek buatan manusia. Apa itu objek buatan manusia? Yang mana manusia yang membuat sesuatu benda itu. Contohnya kereta, payung, cawan, pinggan, mangkuk dan sebagainya. Okey, seterusnya untuk karya seni visual adalah individu itu sendiri menghasilkan karya. Contoh yang seperti murid-murid dapat lihat di dalam jadual ataupun rajah 3.2 rupa di sekeliling kita ini pada karya seni visual lah. Okey, seterusnya rupa juga dapat dilihat secara positif maupun negatif. Okey, bawah ni cikgu tunjukkan dalam rajah 3.3 penghasilan rupa positif dan juga penghasilan rupa negatif. Murid-murid boleh tengok dan lihat sendiri bagaimana rupa positif dan negatif itu. Bukan itu saja, rupa mempunyai fungsi yang tertentu dan juga yang tersendiri, yang mana ia boleh menghasilkan corak, lambang, logo maupun tipografi. Apa itu tipografi? Adalah tulisan. Okey, olahan rupa juga ia bersifat berulang-ulang dan boleh menghasilkan corak secara tindanan, penambahan dan pengurangan seperti contoh yang berikut. Okey, murid-murid juga boleh lihat dalam buku teks, okey, maupun dalam slide ini pada rajah 3.4 yang mana corak ia terhasil daripada olahan rupa. Olahan rupa ini juga boleh menghasilkan logo atau simbol. Logo atau simbol itu adalah rupa ringkas seperti sesuatu subjek.
Okey. Contoh logo dan simbol boleh dilihat pada rajah 3.5, yang mana ia menunjukkan logo buatan Malaysia, logo sukan Olimpik, logo orang membuang sampah, logo untuk orang kurang upaya dan sebagainya. Okey. Seterusnya, untuk olahan rupa juga, ia boleh menghasilkan tipografi, iaitu tulisan yang mana ia merupakan elemen dalam penghasilan reka bentuk logo, poster dan juga pembungkusan. Okey, tipografi yang paling asas dihasilkan adalah dengan menggunakan garisan grid 3x5. Okey, murid-murid juga boleh lihat pada rajah 3.6 untuk contoh tipografi 3x5 itu, yang mana ia menunjukkan tipografi A, B, C dan juga D di dalam buku teks. Pergi kepada teknik penghasilan rupa, yang mana rupa ini mempunyai teknik-teknik yang tertentu, iaitu yang mana rupa geometri dan juga rupa organik boleh dihasilkan dengan menggunakan teknik-teknik yang dinyatakan, iaitu teknik lipatan, teknik guntingan, teknik stensilan, teknik cetakan dan juga teknik hard edge dan sebagainya. Okey, teknik lipatan dan gunting ni kamu semua boleh lihat pada rajah 3.7, iaitu teknik penghasilan rupa dan juga beberapa teknik yang lain. Teknik stensil ni adalah teknik cetakan yang dan sebagainya lah. Untuk eksplorasi seni pula, murid-murid perlu mengetahui jenis, fungsi dan juga teknik yang digunakan untuk menghasilkan unsur rupa dalam persepsi seni. Okey, yang mana murid juga dapat mempelajari, iaitu dalam membuat eksperimentasi dan penerokaan terhadap unsur rupa pada alam semula jadi dengan pelbagai teknik yang diketengahkan. Okey. Pada bahagian sebelahnya adalah eksperimentasi unsur rupa. Murid-murid boleh lihat dan perlu melakukan tugasan ini melalui contoh-contoh yang telah ditunjukkan di dalam slide sebelah saya ini. Okey, antaranya murid-murid perlukan alat dan media, iaitu warna air, pensel, pembaris, peralatan mewarna. Okey, teknik yang digunakan adalah secara lukisan grid. Okey, contoh murid-murid boleh lihatlah pada dalam rajah di sebelah ini, buat mengikut kreativiti masing-masing. Okay, pada bahagian ekspresi seni ini pula, murid-murid perlu menjalankan aktiviti atau menghasilkan karya yang mana tugasan yang berbentuk memilih imej flora atau fauna untuk dijadikan sumber idea kamu semua. Okey, berdasarkan imej yang telah kamu semua pilih melalui sekeliling kamu, kamu boleh lukis ataupun membuat motif rupa organik secara kreatif mengikut kreativiti masing-masing, ya. Okey, maka dengan itu murid-murid dapat mengekspresikan motif itu sebagai hiasan pada kad ucapan pop-up sempena Hari Ibu. Okey, dalam rajah tersebut cikgu tunjukkan contoh-contoh untuk menghasilkan pop-up kad. Antara bahan yang diperlukan ialah manila kad dan beberapa bahan yang lain. Di bawah nanti cikgu sertakan antara apa bahan-bahan yang perlu digunakan untuk menghasilkan kad pop-up Selamat Hari Ibu ini. Maka dengan itu murid-murid dapat mengekspresikan rupa organik terhadap unsur flora dan fauna. Okey. Dalam eksplorasi ini juga, murid-murid dapat menterjemah hasil daripada eksperimentasi penerokaan unsur rupa dan menghasilkan karya dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif. Pada slide ini, cikgu akan sertakan tugasan, iaitu latihan objektif dan juga subjektif untuk sesi PDPR kita, yang mana cikgu telah selitkan link Google Form untuk murid-murid melakukan latihan ini, yang terdapat dua bahagian, iaitu objektif dan juga subjektif. Murid-murid perlu menghantar selewat-lewatnya pada hari Isnin. Okey, siapkan dan terus WhatsApp ke personal saya untuk dijadikan sebagai bukti kamu semua.
dan markah akan dicatatkan di dalam rekod. Akhir sekali, apa yang dapat cikgu rumuskan kepada kamu semua dalam tajuk 3 iaitu rupa. Yang mana rupa mempunyai 3 subtopik iaitu jenis rupa, sifat rupa dan juga fungsi rupa yang tersendiri. Okey, jenis rupa ada 2, geometri dan juga organik. Okey. Yang organik dan geometri ini dapat dilihat organik berbentuk bebas, manakala geometri mempunyai sudut. Okey, kamu seperti yang cikgu terangkan pada awal slide tadi, kamu boleh lihat sendirilah. Okey, sifat rupa. Okey, rupa ni bersifat 2D dan mempunyai rupa positif maupun negatif. Okey, fungsi rupa adalah untuk menghasilkan lambang ataupun logo, menghasilkan muka type ataupun tipografi, manakala menghasilkan corak. Okey, kamu semua boleh imbas kembali apa yang cikgu terangkan, ajarkan sebentar tadi dan hasilkan tugasan tersebut dan hantar pada masa yang ditetapkan kepada saya. Okey, itu saja daripada Cikgu Sabrina untuk kelas tingkatan 1 pendidikan seni visual ini bagi kelas 1 KAA. Terima kasih semua.